adil dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. So ayat yang ke-9 cerita pasal kesatuan. Okay. So di antara perbincangan kita pada minggu yang lalu, saya pergi kepada dia punya ibrah kita. So ayat ni kita lihat apa je minggu lepas, iaitu dalam ayat ini Allah Taala masih lagi menghukum kedua-dua kelompok orang-orang yang beriman. So orang-orang yang beriman, dan ada ayat yang mana peringatan daripada Allah, pergaduhan di antara dua orang ataupun dua kumpulan orang-orang yang beriman. Yang mana orang beriman sering hanyut kan, sentimen kebencian, tuduh menuduh. Jadi orang beriman tak patutnya, tidak sepatutnya bergaduh di antara orang-orang beriman. Hari ini kita akan lihat penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ayat yang kita bincang pada minggu lepas, antara pengajaran terdapat dalam Al-Quran ialah mencari orang ketiga yang dipercayai lagi adil dalam membantu menghentikan suatu persengketaan. Cari orang ketiga untuk menghentikan. Bukan orang ketiga tu kayu tiga, tidak lah. Kan ni orang ketiga ni, orang yang dipercayai pada zaman hari ini, mahkamah dan sebagainya, jadi orang yang ketiga untuk membantu menghentikan persengketaan. Nabi SAW pun banyak kali jadi orang ketiga ketika orang ketiga membantu persengketaan orang-orang Quraisy ketika mana berebut nak letakkan Hajar Aswad dan sebagainya. Yang ketiga, kita lihat pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hamba-Nya yang selalu menyatukan manusia yang lain, yang suka kepada kesatuan. So, itu yang kita bincangkan. Hari ini saya ulang balik sedikit ke belakang sebab hari ini perbincangan kita ada kaitan dengan ayat yang kita bacakan, ayat yang ke-9 tadi. Okay. So, sambungan kita ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Di antara ayat-ayat yang saya suka Al-Hujurat ni, masuk ayat yang ke-10 ni seterusnya. Cerita pasal orang-orang beriman. Allah Taala sebut orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, ikhwah, adik-beradik. Sebab itu, oleh itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara keduanya dan takutlah kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu akhirnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita cerita, kenapa orang mukmin dia mesti mesti damaikan orang mukmin yang berperang. Ayat yang ke-9, ini sambungannya, ayat yang ke-10. Kerana orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan kita tengok pada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa semua orang mukmin itu adalah ikhwah. Dari sudut bahasa adalah adik-beradik. Kalau kalimah persaudaraan, kalau terjemahan biasa kita kata orang mukmin itu bersaudara. Tapi ikhwah ni dia lebih dekat lagi. Yang mana kalau persaudaraan biasa diguna perkataan ikhwan, ikhwanul muslimin kan dekat Mesir. Di antara kumpulan yang diasaskan oleh Hasan al-Banna, ikhwanul muslimin. Ikhwan, saudara-saudara orang-orang di antara orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Ikhwan. Tapi ikhwah dia lebih lagi. Dia lebih lagi. Ikhwah digunakan biasanya untuk adik-beradik yang mempunyai talian. Ada kaitan hubungan darah lah kan. Hubungan adik-beradik. So Allah Taala nak gambarkan orang mukmin ni dia sangat-sangat rapat. Dia sangat-sangat rapat dan sangat-sangat uh, hubungan orang beriman kan. Seperti mana Allah Taala sebut seperti adik-beradik. Baru dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Orang mukmin itu dia seperti mana satu anggota badan, satu anggota badan. Jika satu bahagian daripada badan tersebut disentuh sakit, maka badan yang lain tak boleh tidur ataupun tak boleh terasa akan kesakitan bahagian badan yang lain tersebut. So itu orang-orang
orang-orang mukmin. Hari ni kita dapat, saya tak tahulah kan, lalu ataupun tidak dekat berita doktor semua, orang-orang Palestin yang dibunuh, dibantai dan sebagainya kan. So patutnya kita kena ada rasa persaudaraan adik-beradik kan. Kalau adik-beradik kita kena, maka kita sepatutnya akan datang rasa risau, rasa tanggungjawab untuk mendoakan dan sebagainya. Sebab orang mukmin itu dia bukan setakat bersaudara, tapi dia juga adalah adik-beradik di antara satu dengan yang lain. Ayat ni menggambarkan sifat orang beriman seperti adik-beradik yang boleh berkelahi, namun boleh akhirnya berdamai semula. Di antara ayat ni Tuhan nak tunjukkan adik-beradik ni, ikhwah ni, sifat dia bergaduh tu biasa, tapi akhirnya boleh berdamai semula. Oleh itu, jangan panjangkan perkelahian, perlu salah seorang memulakan usaha untuk berdamai, tidak mengira siapa yang salah. Kemudian fa aslihu baina akhawaykum. Sebab itu damaikan. Oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara tersebut. Fa aslihu baina akhawaykum. Fa kan ada kat sini. Huruf fa banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Contoh, innal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Surah At-Tin kan. Innal illal fawailul wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Banyak kita jumpa fa. Apa maksud fa? Selalu kita jumpa fa dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain pun. Dia boleh jadi maksudnya segera. Maksudnya segera. Kita bagi contoh At-Tin. Oh, tertutup jap. Kita tengok surah At-Tin. Fa. Lagi doktor jumpa fa kat mana? Fazul. Fa di tengah-tengah ayat. Fa di tengah-tengah ayat. Surah At-Tin. Fa di tengah-tengah ayat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum, maka fa. Apa maksud fa kat sini? Fa kat sini bermaksud segera. Ada orang yang dijatuhkan martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada orang yang beriman dan beramal soleh, maka tidak lengah bersegeranya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ni akan terus mendapat pahala yang tidak putus-putus. Itu huruf fa. Selalu kita jumpa, itu saya saja kongsi. Okey. Huruf fa dalam ayat ni membawa maksud segera, membawa maksud segera. Dan juga kewajipan dalam mengatakan manusia dengan menolak rasa kehebatan, untuk menolak rasa kehebatan diri. Faham tak? Maksudnya fa ni tuntutan segera, iaitu manusia ni dia mesti selalu dalam jiwa dia untuk dia menyatukan ataupun dia mendamaikan, menjaga hubungan di antara dua manusia. So huruf fa bawa maksud segera dan kewajipan. Saya nak beritahu kewajipan. Fa bermaksud wajib. Contoh fa bermaksud wajib dalam surah An-Nur. Kita tengok satu lagi. Fa wajib. Okey. Surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, fajlidu. Fa, hendaklah kamu. Ini bukan maka. Hendaklah. Maksudnya apa? Wajib. Wajib. Kalau hukum daripada sudut hukum hudud kita, maka penzina wanita dan penzina lelaki
hendaklah wajib ke atasnya untuk disebat. Salah seorangnya, bukan salah satunya, tiap-tiap seorangnya ada 100 kali sebatan. Okay. So, fa menurutnya kepada wajib. Balik pada perbincangan kita, ayat yang ke-10 tadi, doktor semua faham tak maksud saya? Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan ataupun doktor semua, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh kita segera agar melakukan kesatuan di antara satu manusia dengan yang lain, dan kewajipan ke atas kita untuk sentiasa jaga kesatuan tersebut dengan menolak rasa kehebatan dalam diri dan untuk mencapai matlamat yang lebih utama, iaitu berdamai. Maksud yang bertentangan pula, fa kat sini Allah Taala melarang kita memecah belahkan di antara orang-orang yang lain. Ayat yang terdapat dalam surah Rum, firman Allah Subhanahu Wa Taala, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Dulu ada juga orang yang dah memecah belahkan kumpulan-kumpulan. Sebab apa mereka rasa ataupun sebab apa mereka pergi boleh berpecah belah? Manusia boleh berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebab semua orang rasa bangga. Setiap kullu ni, setiap hizbin, parti-parti. Kalau firqah dia kumpulan, ni parti-parti besar. Ada dia punya sistem dia, ketua dia, timbalan dia, semua parti kan. Kalau parti UMNO, Hizbul UMNO, parti UMNO. PAS, Hizbul PAS lah contohnya, parti. Semua parti macam mana boleh berpecah belah, Tuhan kata? Sebab semua parti merasakan mereka ini bangga. Mereka rasa ada kebanggaan mereka sendiri. Farihun. Mereka ada kebanggaan mereka sendiri. So, dalam ayat ni Tuhan berikan satu sifat yang buruk, iaitu orang-orang yang orang-orang yang memecah belahkan agama. Sebab apa mereka boleh berpecah belah? Kerana setiap daripada mereka merasakan mereka ini lebih mulia ataupun mereka ini lebih hebat daripada kumpulan-kumpulan yang lain. So rasa hebat ni sebenarnya satu benda yang perlu kita jaga. Kita tak salah jadi orang-orang yang hebat, yang saya kata kan. Kita tak salah jadi orang yang hebat, tapi jangan kita suka perasan kita ni hebat. Macam mana iblis laknatullah, ketika mana dia menjadi makhluk kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lepas tu dia pun akhirnya dijadikan Adam, dan akhirnya dia rasa dia lebih hebat daripada Adam. Ana khairum minhu. Kata iblis yang menyebabkan dia keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya aku lebih hebat daripada Adam. Kata ana khairum minhu. Dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-14. Bukan. Ana khairum minhu. Kita pernah bincang ayat ni kan? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Okey, Allah Taala berfirman, apakah penghalangnya wahai iblis Azazil pada masa tersebut, apakah penghalangnya untuk menyekat kamu daripada sujud ketika aku perintahkan? Manusia ni kan dia tak boleh sujud. Lalu Tuhan bertanya, iblis ni tak boleh sujud, lalu Tuhan bertanya kepadanya. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan aku daripada api, sedangkan engkau jadikan dia daripada tanah. So kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita baca surah Rum tadi kan. Bahaya jika berada dalam satu kumpulan yang kita rasakan kumpulan kita yang terbaik, sehingga kita rasa kita yang betul memecah belahkan orang-orang yang lain. Bahaya jika dalam keadaan individu, jika kita ni memang mungkin hebat dan sebagainya, tapi sehingga kita tidak mampu untuk memberikan kerjasama kepada orang lain sebab kita rasa kita dah hebat. Dan dalam sudut
ibrah kita, ayat yang ke-12 ni, selalu saya baca, saya akan teringat, iaitu manusia ini di antara sifat dia tidak boleh sujud, bukan sebab sakit lutut, bukan sebab kerana demam dan sebagainya, manusia sujud kepada Allah. Mungkin kerana ada rasa ujub, ada rasa keajaiban pada dirinya. Sehingga akhirnya dia rasa dia lebih hebat dan tidak mahu ataupun tidak suka untuk melakukan ibadah ataupun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alamak. Internet saya okey tak? Dia tulis unstable pula. Dah Okey. okey dah. Tadi Okey eh? tadi lagging sikit. Ni Oh dah ya okey ke? balik. Alright. Uh, so, kalau satu sifat iblis tadi. Sebab apa iblis tak boleh bersatu ataupun tak boleh bekerjasama dengan Adam? Sebab kerana dia rasa dia hebat. Kumpulan pun sama. Kita nak buat kumpulan tak ada masalah lah. Tapi sebab apa kumpulan ni kadang-kadang saling berlaga, bergaduh satu dengan yang lain? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebab kemegahan pada kumpulan sendiri itu yang menyebabkan kita tidak boleh bersatu dengan kumpulan yang lain untuk matlamat kepada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Ingat lagi Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dengan bidang Quran. Jawapan dia, kata-kata dia semuanya jawapan daripada Al-Quran. Jarang dia berkata dengan keadaan dengan bahasa diri dia sendiri. Ketika orang bertanya kepadanya, Ibnu Mas'ud, sokong mana? Dia kata, sokong mana? Sokong Ali ke sokong Aisyah? Sokong Ali ke sokong Aisyah? Kan? Ketika Aisyah tidak setuju dengan Ali, lepas tu berlakunya sikit pemberontakan, tak sikit pun pada sahabat yang wafat ketika pemberontakan tersebut. Ibnu Mas'ud dia ditanya, Ibnu Mas'ud, kamu suka yang mana? Dia kata, aku tak sokong mana-mana. Dia kata, aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kata lebih baik aku tidak terlibat daripada pergaduhan daripada Ali ni kan dengan Aisyah ini. Lalu dia kata, sebab dua-dua kumpulan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dua-dua kumpulan ini akan rasa betul apa yang mereka buat, rasa bangga dengan apa yang mereka buat. Okey, surah Rum. Okey, dalam hadis yang sahih, cerita pasal orang-orang yang beriman satu dengan yang lain, bersaudara. Ada satu hadis yang saya bawakan, hadis sahih disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah sentiasa menolong hamba-Nya yang selalu menolong saudaranya. Jadi jangan berpecah, bahkan tolonglah satu dengan yang lain. Nampak orang susah, orang tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak beriman pun, tapi lebih utama untuk orang beriman, bantulah orang tersebut kan, berada dalam kesusahan dan sebagainya. Sebab orang yang suka menolong hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, maka dia akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pernah saya cerita kan, di antara bentuk tawassul kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mengungkit, kita boleh menceritakan kepada Allah, ya Allah, aku pernah tolong si fulan ni. Jadi saat yang aku tengah sukar ni, ya Allah, kau tolonglah aku. Kan dibenarkan dalam agama kita. Dan Allah Taala pun kata, dia akan menolong hamba-hambanya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Auni. Ada orang nama Auni. Auni bermaksud menolong, pertolongan. Pertolongan. Auni. Okeylah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. So selalulah tolong-tolong orang kan. Sebab jangan bergaduh dan tolong orang lain. Sebab bila tolong orang, Tuhan akan tolong kita balik. Saya suka kumpul. Macam mana nak dapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki daripada Allah. Di antaranya tolong orang kan, tolong tak semesti dengan wang ringgit. Dengan kemampuan kita wang ringgit lah. Dengan jawatan kita dengan jawatan lah. Dengan tenaga kita tenaga lah, kita tolong kan orang lain, supaya satu masa nanti kita tahu, ya Allah, nanti mudah-mudahan engkau akan tolong aku kembali. Lagi di antara apa nak dapat pertolongan Allah, istighfar kan, istighfar. Barang siapa istighfar, maka Tuhan akan berikan dia rezeki, pertolongan-pertolongan daripada Allah. Lagi bertakwa pada Allah. Barang siapa yang bertakwa, maka akan dibuka jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
bersedekah dan sebagainya. So tolonglah orang lain. Jangan kita bersengketa, bergaduh-gaduh. Alright. Wih, notasi tak panjang ni, 3 muka surat je. Di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan, maka malaikat akan berkata amin dan bagimu kebaikan yang sama. Ada hadis lain disebut oleh Nabi apa, lebih kurang lafaznya, barang siapa yang suka mendoakan orang lain dalam keadaan diam diri, dia tak cerita dengan orang tu, aku malam tadi doakan kau tau kan, dia doakan dia tahu seseorang tersebut buat ataupun ada masalah, lalu dia pun doakan. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya malaikat akan aminkan doa. Mendoakan orang dalam keadaan orang tidak ketahui ataupun dalam keadaan orang tak tahu, itu pun di antara lebih utama daripada mendoakan orang keadaan kita tahu. Baguslah kita pergi ziarah orang, kita pun okeylah sebelum kita balik, mari kita angkat tangan, tadahkan doa sempena kawan kita yang mungkin sekarang ni kena kuarantin dan sebagainya. Kita mendoakan. Tapi mendoakan untuk orang yang tidak ketahui, macam hari ni, kita doakan negara Palestin dan sebagainya, maka malaikat akan amin dan malaikat akan doakan kebaikan untuk kita. Dalam riwayat yang lain, malaikat akan doakan kepada kita lebih baik lagi daripada apa yang kita doakan kepada orang tersebut. Kalau kita bayangkan kita doa, lepas tu yang aminkan siapa? Kita yang aminkan mungkin orang-orang soleh. Kita kata, oh thank you Ustaz sebab doakan, aminkan doa saya. Ni kita bayangkan malaikat. Malaikat yang mengaminkan dan malaikat mendoakan lebih baik lagi daripada apa yang kita doa tersebut. So, man da'a li akhihi bi zahril ghaibi qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin. Dia akan doa lebih baik lagi. Okay. Sambung kita, wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akhirnya moga-moga kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Buat semua tu untuk apa? Akhirnya kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa, akhir sekali kita nak dapat apa hujung? Bertakwa kan? Mulut orang beriman. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang yang dahulu berpuasa. Semoga akhirnya kamu semua bertakwa. Maksudnya apa, doktor semua? First kali kita jadi orang Islam. Lepas tu orang Islam kita jadi orang beriman. Kan? Lepas orang Islam kita jadi orang beriman. Lepas kita jadi orang beriman, lepas tu ada atas lagi kan? Jadi orang yang bertakwa. Ya, Jadi orang yang bertakwa. Lepas bertakwa, moga-moga akhirnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wattaqullah. Okey. Allah Subhanahu wa taala kaitkan pendamaian ini dengan takwa. Permulaan untuk takwa ialah bagaimana nak rasa bertakwa? Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dia kata apa? Inna min alamatit taqwa al-khawfu bil jalil. Yang pertama, orang bertakwa ni dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, dan dia beramal dengan apa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula takutkan Allah. Kan, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rakhil. Dia beribadat, mempersiapkan diri untuk hari-hari selepas hari dunia ni, hari akhirat. Bahasa pelik pula. Dia beribadat untuk akhirat, dan akhir sekali wal amalu bitanzil wa isti'dal. Tiga perkara kan orang bertakwa. Dia takut pada Allah, yang kedua beramal dengan kitabullah, yang terakhir dia beramal untuk hari akhiratnya. So takwa. Dan juga kalau kita lihat, apabila adanya takwa, maka urusan perdamaian akan menjadi mudah. Semua orang hanya buat sesuatu tersebut hanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala.
Melakukan sesuatu hanya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita dah habis dah ni. Okey. Sebelum masuk saya share lah. Sebenarnya saya tak nak share dulu. Bukanlah saya tak nak share. Saya tak bagi nota sebab perbincangan kita lain. So jaga persaudaraan. Kemudian ayat yang seterusnya. Ayat ni panjang. Kan? Ayat yang seterusnya adalah ayat jangan mengejek-ngejek ataupun berikan gelaran-gelaran kepada orang-orang yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang beriman daripada kaum lelaki, dan janganlah mencemooh dan merendahkan puak lelaki yang lain. Ingat tak ayat yang kita baca surah An-Nur tadi? Penzina perempuan dan penzina lelaki diwajibkan ke atas mereka disebat 100 kali. Dimulai dengan ayat penzina perempuan. Sebab apa? Sebab banyaknya berlaku penzinaan, kata ulama tafsir lah kan, berlaku daripada tarikan kepada perempuan. Az-zaniyatu. Jadi diutamakan perempuan. Kalau pencuri, ayat yang lain, as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Sebab apa? Sebab orang lelaki lebih ramai jadi pencuri banding orang perempuan, perompak-perompak dan sebagainya, kan? Ayat ni mula-mula Tuhan tegur kepada siapa? Lelaki dahulu. Maksudnya yang suka ejek orang ni siapa? Lelaki. Janganlah suatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula suatu puak daripada orang perempuan mencemuh dan merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Dan ayat seterusnya kita akan bincang nanti. Jangan mengejek satu dengan yang lain. Jangan berikan gelaran-gelaran yang tidak baik kepada orang-orang yang lain. Kalau gelaran tersebut, gelaran yang, jadi Ustaz, kadang-kadang orang panggil bulat, orang panggil apa gelaran-gelaran, sekarang dah kurang kot. Tapi dulu kan ada uh, Bob badan orang besar. Tak tahu lah kan. Ni maksudnya gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya diberikan. Dulu-dulu dipanggil kepada orang-orang di antara muslimin pun berlaku. Weh munafik kan, kafir kan. So tidak dibenarkan dalam Islam satu kan mengutuk ataupun mencemuh satu dengan yang lain. Okeylah. Kita terpaksa habis awal lah kita. Boleh buka pada soalan. Okey. So nanti lepas ni ada soalan boleh tanya. Ibrah dan kesimpulan. Ibrah kita, pengajaran kita. Yang pertama, sungguhnya hubungan orang mukmin itu tidak akan terpisah selagi berada dalam keimanan. Orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu adik-beradik. So sebenarnya walaupun di mana kita berada, yang paling utama adalah kita menjaga keimanan, maka hubungan kita akan berterusan, tidak akan berpisah sampai bila-bila. Dan sampai bila-bila. Tak balik raya pun tak terpisah kan. Tak balik raya pun takkan terpisah. Sebab berada dalam keimanan. Tapi duduk dalam satu keluarga, satu rumah sekalipun, tapi tak menjaga dasar keimanan kepada Allah, maka nampaknya macam satu keluarga. Tetapi hakikat di sisi Allah, hidup kita terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tidak bersatu dalam keimanan. Dulu guru saya, masa saya nak balik ke Malaysia lah. Syekh Lutfi nama dia. Saya jumpa dia, saya sedih lah. Nak balik ke Malaysia, daripada Mekah nak balik Malaysia. So saya kata kat dia, Syekh, lepas ni aku tak jumpa kau lagi lah. Kan? Sebab apa aku nak balik Malaysia lah. So dia kata, dia bacakan ayat ni. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia kata, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka selagi mana kamu menjaga iman, maka selagi itu kita tetap bersama. Kita tetap tidak akan terpisah. Orang mukmin bersaudara. So kena fahamlah hakikat kita yang sebenar. Iaitu kita ni berada dalam persaudaraan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Samalah nak menyambut raya. Kan, tak jumpa, cik nak mengubat hatilah konon ni. Kan, tak jumpa bukanlah bermaksudnya kita tidaklah ada hubungan silaturahim. Boleh diperbagaikan, di antaranya mendoakan satu dengan yang lain. Malam raya bertakbir, mendoakan satu dengan yang lain, dan bahkan sekarang ni mendoakan orang lain daripada kejauhan, tidak ketahui oleh orang tersebut. Kita baca hadis tadi apa? Lagi utama, malaikat akan mengaminkan dan malaikat akan mendoakan kembali diri kita dan boleh mendoakan lebih baik lagi daripada apa yang kita doakan kepada si fulan tersebut. So, orang beriman itu bersaudara. Yang kedua, orang beriman itu bersaudara. Saya bila baca ini saya geram. Kenapa orang beriman ni paling susah sangat nak bersaudara? Kita boleh berkawan dengan macam-macam jenis orang. Dan di antara orang beriman, itulah juga kita kadang-kadang nak berkelahi. Mungkin bab kata Allah dalam ayat ni kot. Orang beriman tu adik-beradik. Adik-beradik ni dia kena bergaduh. Baru best. Bergaduh main-main lah. Kan? Air dia cincang takkan putus. Bergaduh sikit-sikit. Gitu. Okay. So yang kedua, kita hendaklah menjadi orang yang menyatukan dan bukanlah sebaliknya. Ada perkataan fa tadi kan, huruf fa. Kita hendaklah jadi orang yang menyatukan, bukan jadi batu api. Kan, bukan jadi batu api, bukan jadi orang yang suka spoil persaudaraan yang ada. Dalam grup WhatsApp, dialah yang menyebabkan akhirnya kalau ada dia, orang lain memang left lah. Kan? Ataupun orang duk happy-happy nak bersatu hari raya di tempat masing-masing, dialah yang kadang menjadi apa? Menjadi bala kan, menyebabkan kesedihan dan sebagainya. So Islam mengajar kita untuk menyatukan dan bukanlah sebaliknya ataupun memecah belahkan satu dengan yang lain. So kalau apa yang berlaku pada hari ini, pergaduhan di antara parti politik, jemaah-jemaah dan sebagainya, maka kita kena ambil iktibar, mendoakan kebaikan si fulan tersebut, kan. Bukan kita pula duk menambah-nambah. Teruk kumpulan tu, patutnya kita ikut kumpulan ni. Mungkin dalam keadaan kita nak mencari maklumat bagaimana kita nak mengundi dan sebagainya, itu ikut kita lah. Tapi lepas mengundi, sudahlah. Janganlah kita bercerai-berai, bergaduh pula satu dengan yang lain. Sekarang mungkin Alhamdulillah dah kurang, tapi tak mustahil akan berlaku semula. Dulu pernah berlaku satu surau, imam jadi dua. Sebab ada imam UMNO, ada imam PAS. Kan? So, kita naklah jadi orang yang menyatukan, bukanlah sebaliknya. Yang ketiga, kunci dalam kesatuan adalah meletakkan takwa sebagai asas. Wattaqullah la'allakum turhamun. Apa-apa pun sebenarnya manusia ini, kalau diletakkan takwa sebagai asas, maka insya-Allah kesatuan, banyak perkara-perkara hubungan suami isteri, letakkan takwa sebagai asas, maka insya-Allah akan harmoni dan akan mudah berjalannya proses kebaikan yang kita hendak capai tersebut. Proses kebaikan yang kita hendak capai tersebut. Asalkan dasar utama kita adalah meletakkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dahulu, kita baca pada ayat yang pertama lagi kan, surah Al-Hujurat. Mereka pun berselisih pandangan satu dengan yang lain. Tapi akhirnya mereka jadi orang yang boleh menerima kenyataan daripada Nabi. Mereka boleh menerima pandangan-pandangan daripada orang lain sebab kerana takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan itu benar untuk agama, kebaikan-kebaikan yang nak disampaikan tersebut adalah untuk mendapatkan keredaan Allah, maka akhirnya dapat dipermudahkan ataupun dapatnya kembali bersatu orang-orang beriman dalam mereka mencapai sesuatu matlamat. Okey. So habis dahulu ayat kita, ayat yang ke-10. Saya memang tak nak berniat bersambung ayat yang ke-11 sebab ayat 11 ni ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Tidak membenarkan kutuk mengutuk, ejek mengejek dan sebagainya, dan ayat yang panjang. So kita habis dahulu ayat yang ke-10. Kita buka pada apa-apa perbincangan ataupun soalan. Hari ni sorry ya, tone saya relax ke. Kan? Dia sedang berkuliah dalam keadaan denguh di bahu, di cucuk ni. Tak selesa lah. Okay. Kalau tak nak tanya apa-apa, selain daripada perbincangan kita ni pun boleh, sekiranya dapat saya kita bincang ataupun kita jawab.
Ya, saya Kaitan antara orang yang beriman dengan orang-orang fasik. Tu ayat yang seterusnya tu Ustaz nak bincangkan dalam kelas kita boleh akan je. datang tu je. Boleh je nak intro dulu. Boleh ke orang yang beriman tu adalah orang yang fasik, Ustaz? Ke ataupun benda tu dia jadi macam minyak dengan air, dia Boleh tak akan doktor. bercampur? Boleh Boleh sebenarnya. Dia kategori A, kategori yang baik, Islam, beriman, lepas beriman bertakwa, kan, lepas bertakwa atau lagi lekut kan jadi orang yang mutmainnah, orang yang jiwa yang tenang dan sebagainya. Kalau orang yang dia, kita kata apa, dia macam satu garisan. Kalau ke depan, asal daripada tengah-tengah titik kosong, ke hadapan nombor 1, 2, 3 dia jadi itulah. Lepas Islam dia jadi beriman, lepas beriman dia jadi mutakin, orang yang bertakwa, kan. Tapi kalau dia ke belakang, dia jadi orang yang mula-mula sekali orang fasik, kan. Orang-orang kita, orang Islam, mula-mula sekali dia akan jadi orang fasik. Fasik ni apa? Orang yang suka melakukan dosa-dosa kecil. Tu orang-orang fasik. So soalan tu boleh tak bercampur? Boleh, kan? Sebab fasik ni dia dosa-dosa kecil. Tak ada orang yang tak melakukan kesalahan kecil. Dan Nabi kata apa? Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Orang yang manusia ini, Islam ini, dia tak akan sunyi daripada melakukan kesalahan dan sifat lupa. So boleh bercampur kadang-kadang dalam keadaan dia beriman jatuh kepada fasik. Dan um, sebab itulah bila kita punya akad nikah, kan, akad nikah, sepatutnya orang yang menikahkan tersebut, saksi dan sebagainya, dia kena seorang yang adil. Adil ni maksudnya orang mukmin yang baik, orang Islam yang baik. Dia tak boleh orang-orang yang fasik. Tapi hari ni tak ada orang yang tak fasik. Semua orang pernah buat dosa. So sebelum berlaku akad nikah, proses pernikahan, um, kita kata apa, tok apa, tukar nikah tu je kita panggil apa? Tok Kadi, kan? Tok Kadi akan pesan kepada seluruh orang yang hadir, kan, bersama-sama kita istighfar terlebih dahulu. Sebab proses untuk mengelakkan dari fasik ni adalah istighfar. So orang beriman dia boleh dia bercampur jadi fasik, tapi untuk nak membersihkan kefasikan dia, maka hendaklah dia istighfar kepada Allah Taala. Atas pada fasik jadi fajir, buat dosa-dosa besar. Dosa besar kena taubatlah, bangun tengah malam, kan. Dan juga kemudian meninggalkan perbuatan itu kembali, berazam tidak mengulangkan kembali. Jika hubungan dengan Allah, maka mohon ampun dengan Allah. Jika buat salah dengan manusia, maka kena minta maaf dengan manusia. Dosa besar yang dilakukan kepada manusia, fajir. Okay. Sebab itulah ada orang kata, ada perbincangan, kan, iaitu kalau kita ejek-ejek orang, kita kena pergi jumpa dia minta maaf tak, kan. Ada yang kata kena jumpa minta maaf, ada yang kata tak perlu sebab dia kata itu fasik je. Fasik ni mohon ampun dengan Allah pun dah cukup, dia kata. Ada pun yang fajir ni buat dosa besar, dia kata, pergi bunuh keluarga si fulan, pergi, itu yang dia kata kena mohon maaf ni, yang si fulan tersebut. Just perbincangan lah. Tapi sebaiknya kalau kita buat salah dengan siapa pun, minta maaf je lah dengan dia, kan. Baik dosa besar ke dosa kecil, yang penting kita buat atas dunia ni, baik menyesal buat daripada menyesal tak buat. Okay. Okay. Lagi? Okay. So, habis kita ayat yang ke-10 dan kita akan mengakhiri Ramadan kita. Apa yang perlu kita buat, Ustaz, di akhir-akhir Ramadan ni? Memperbanyakkan istighfar lah, membanyakkan istighfar, kan. Dan memperbanyakkan doa yang biasa kita baca tu, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyakkan berdoa. Yang pertama, doa dimintakan daripada minta keredaan dan diampunkan Allah, serta dilindungi daripada api neraka. Yang kedua, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir Ramadan, kita
kita perlu ada kan, rasa kerinduan kepada Ramadan. Tapi sekiranya kita rasa bersedih dengan Ramadan pun nak akan meninggalkan kita, apabila masuknya Syawal, maka mesti kita mengusahakan menggembirakan hati kita dan jiwa kita, kerana ini satu tuntutan daripada Nabi SAW. Nabi orang yang memang lagi menangis untuk meninggalkan Ramadan, tapi di pagi Syawal Nabi di antara orang yang ceria, menunjukkan wajahnya kepada manusia-manusia yang lain, sahabat-sahabat yang lain. So kita pun kena usaha kan, di pagi hari raya tahun ni jumpa saudara mara ataupun tidak, maka mesti kita usaha menunjukkan rasa kegembiraan kita kepada orang-orang yang lain. Dan di hari raya apa perlu kita sebutkan? Taqabbalallah. Malam raya kan, malam raya dah bermula. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebutkan banyak-banyak, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal kita dan amal-amal kalian. Malam raya taqabbalallahu minna wa minkum. Lepas tu banyakkan bertakbir. Sampai bila? Sampailah pagi raya. Tahun ni kita akan bersolat raya, masih akan dibenarkan untuk solat raya di rumah masing-masing. Tak boleh ke masjid ataupun kapasiti masjid tak ramai. Saya ingat JAKIM akan keluarkan kenyataan solat hari raya di rumah. Cuma dia tak beritahu awal lagi lah. So solat hari raya kita sampai jam berapa pun lah, tak sampai tengah hari pun. Sampai tengah hari pun. So solat takbir raya kita adalah sebelum kita diri untuk melakukan takbir hari raya, kan. So khatib diri takbir hari raya, melakukan khutbah, maka sampai situ adalah takbir raya kita. Jangan takbir banyak-banyak, kan. Orang dulu kata nanti kalau takbir tak kena hari, nanti orang dalam kubur sedih. Tak tahulah. Okey. Tu saya ingat setakat tu saja kot. Kan ada apa soalan lain? Ada masa lagi 8 minit. Tapi kalau tak ada pun okey je. Okeylah. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Pertamanya saya ucapkan semoga Tuhan menerima amal soleh dan menerima amal soleh, menerima taubat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum ala salihul amal minal aidin wal faizin. Semoga berada di kalangan orang-orang yang aidin, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang gembira, wal faizin, orang-orang yang berjaya, dan semoga dapat kita bertakbir ataupun selamat kita beraya sama-sama di rumah masing-masing. Nanti itulah dia kan. Jumpa minggu depan lah. Okey. Ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Itulah, selamat raya. Tak nak cakap selamat hari raya lagi lah. Macam mana? Tak nak cakap selamat hari raya lagi. Okey. Cakap salam akhir Ramadan je lah. Salam akhir Ramadan. Boleh jugalah. Banyak Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Maaf lah. Okeylah, kita jumpa. Salam. Okay. Maaf semua ya. Ya, sama. Maaf semua. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Wih, Syazah. Selamat Raya. Tama cakap selamat raya. Okey, salam akhir Ramadan. Penuh je kotak. Kan? Sedih nak tinggalkan Ramadan kejap je. Sedih sangat. Okay Syazah, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. See you. Bye. Salam.